Okey, ada 17 orang lagi. 16 orang. Kalau ikutkan dekat saya punya attendant ni, section 3 ada 27 orang, section 4 ada 24 orang, so total 51 orang lah. Tapi sini ada total 52 orang. Ada pertambahan student. Ada 15 orang lagi ni ada masalah belum scan ke? Tak boleh scan ya? Nak tahu kat sini. Siapa Nazmi tanya macam mana nak tahu dah scan ke belum. Ni attendance list. Ni yang color merah ni belum scan. Ihwan Fikri. Charvin, anak lelaki Witness Raunaido. Jaya Arasan, Lukman, Naim, Amirul Ashraf, Razik, Afiq, Haziq, Nazbi. Okay, Haziq ada. Muhammad Haziq Syabil. Kalau ada saya tik kan. Kita tengok dari atas lah. Akmal Ihwan Fikri ada. Kalau ada dalam ni komen dekat chat tu ataupun on speaker lah. Okay, ada. Alright. Charvin ada. Charvin anak lelaki Witness ada. Jaya Arasan, Luqman Arif, Luqman Arif Akmal. Okay, ada. Muhammad Naim. Alright, awak tak boleh scan ke Naim? Tak masuk respond guna mikrofon pun boleh? Tak boleh. Amirul Ashraf dia. QR Anis Sofia. Cuba try scan lagi. Ada 12 orang. Okay, kita tunggu 12 orang dulu scan. Nanti saya sambung explain. Dan kita punya session ni saya record video lah. Nanti saya akan upload dekat YouTube. Jadi you all boleh tengok lah siapa yang tak ada tu. Boleh tengok untuk attendance dan untuk briefing. Okey, siapa lagi yang belum scan?
Charvin tadi saya nampak baru masuk Anis Fatini. Siapa yang belum dapat scan komen, saya checkkan nama. Syafiq Ikhwan tak boleh. Syafiq Ikhwan, okey. Lagi siapa yang tak ada? Akmal Ikhwan. Dekat-dekat nama. Akmal Ikhwan dah. Akmal Ikhwan Fikri. Akmal Ikhwan dah. Okey, ada lagi. Yang merah ni ada orangnya kat sini. Saya nak pastikan ada je orang dia. Nurul Najihah. Okey. Zulhilmi ada. Nazrul Azran ada. Haziq Syabil. Razik Hakim. Okey. Amirul Ashraf. Jaya Arasan ada. Afiq Daniel. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 orang. So 6 orang ni ada ke tak ada? Ke dia ada, dia sign in je, lepas tu dia hilang. Ni Google Meet ni masalahnya tak nampak orangnya tu. Okey. So awak kenal tak kawan-kawan awak yang 6 orang ni? Tak datang, ada yang kenal lah? Tolong respon sikit. Saya kenal Azrin. Azrin ada. Siapa? Nazrul Azran Azrin ni mana? Awak kenal siapa? Azrin? Tak ada. Saya kenal Nazrul. Oh, Nazrul ni orangnya ada? Kawan awak ni ada? Kalau ikutkan meeting yang join ni ada 49, tolak saya 48 lah. So kita ada 52 orang ni student. Maknanya ada 4 orang lagi. Cuma 2 orang ni saya tak tahu siapa yang join ni. Tapi dia takut join, lepas tu dia tinggal je Google Meet ni. So attendance, sebab tu saya record. Saya nak tahu siapa yang join dan orangnya ada. Okay, so boleh kita start? Boleh ada. Boleh. Alright. Okay. So kita start dengan RPP dulu lah. Jadi nampak tak RPP yang saya share ni? Boleh nampak Nampak dah je. Alright, okay. So RPP ni kita ada 6 chapter lah. Okay, chapter 1 sampai chapter 6. Jadi chapter 1 ni je yang tak ada video. Chapter 1 video saya belum buat lagi lah, sebab saya lepas saya mengajar kat kelas, jadi saya tak buat video. Yang lain tu banyak saya dah buat video. Jadi chapter 1 ni nanti saya akan buatkan video dan saya akan upload dekat channel YouTube lah. Jadi channel YouTube you all boleh rujuk dekat 2 channel lah, iaitu channel pertama yang ni Zul Arifin Ma'ruf, kemudian channel yang kedua ni yang Zul Arifin Ma'ruf Jarak tu. So boleh tengok bahagian playlist lah. Okay, so bahagian playlist ni yang kita punya untuk chapter 5 dengan 6. Chapter 5 dengan chapter 6
Dia dekat sini, integration dengan application of integration. Okay. Untuk chapter 1, function ni ada sikit lah kat sini. Tapi tak banyak lagi lah. So boleh rujuk juga kat sini. Dia dah ada dah. Dah ada kat sini. Saya pun dah tak ingat. So kita tengok cuma untuk dalam kita punya ni. Sekejap. Saya buka balik. Mana tadi? Okay. Kita punya topik ni, dia ada topik yang kita tak cover. Contoh yang sini kita cover relation function, graph, algebra, piecewise, trigonometry, exponent dengan logarithm. So ada online ni saya ada yang saya kurangkan lah, sebab ada online kan. Nanti you all boleh rujuk lah yang kat sini di video dia. Jadi untuk nota tu, buku nota saya dah update lah dekat dalam grup WhatsApp tadi. Jadi you all boleh tengok buku nota tu sambil buka dekat sini, untuk tengok video. Untuk assignment, group assignment semua kita adalah semua online. Kita akan buat online. Jadi test 1, test 2, quiz, problem, PBL. PBL ni yang tu lah, group assignment punya report dengan presentation, dan individual assignment, final, semua online. Maknanya you all semua memang tak ada jumpa lah, semua 100% online. Jadi kalau ada apa masalah, kita boleh bincang guna Google Meet ataupun discuss dekat grup WhatsApp lah. Dan untuk submit assignment, untuk assignment, test, quiz dan semua ni, pastikan you all submit dekat Otter. Submit dekat Otter tu gunakan kertas A4. Gunakan kertas A4 dan pastikan you all tulis nama lah, untuk mudah saya nak nak marking. Jadi tak kelang kabut. Dan file yang you upload tu adalah format PDF. Kalau boleh kertas tu, kalau katakan soalan test lah, contoh soalan test, you ada 3 pages. So pastikan 3 pages tu mergekan dia, jadikan sebagai satu file. Jangan pecahkan jadi file asing-asing lah, jadi payah saya nak cari nanti. Jadi senang saya bila tengok, oh okey, ni Fazlin punya, ni siapa, Amirul Danish punya, ni Anis punya. So senang saya nak marking. Okey, boleh. Alright. So setakat ni ada apa-apa soalan nak tanya? Hello. Tak ada Saya rasa macam cakap seorang-seorang ni. Tak ada salah. Alright. So, selalu kat kelas bising kan. Ini dalam ni, ini dengar saya cakap ke sambil buat benda lain ni? First time you all semua ni SEM 1 Ya. Ni kira first time masuk universiti lah. Betul? Sebelum ni ada SEM khas. Oh, dah ada SEM khas sebelum ni. Kira ni second SEM lah. You all tahun 1 ke tahun 2? Tahun 1. Tahun 1 SEM 1. Ya. Sebelum ni SEM khas. Betul? Ya. Okay, right. Jadi yang waktu SEM khas tu buat online ke atau datang kelas? Ada online, ada face to face. Dua lah. Dua-dua. Mostly online. Mostly online. So dah biasa lah online ni.
Jadi dah biasa online je. Macam mana? Macam mana? First study? Halo. Ini saya tak nampak muka seorang-seorang ni. Tu yang problem sikit tu. Face sekali je. Oh, face to face sekali je. Okay. Ni kita memang langsung tak ada face to face ni. Kita memang 100% online ni. Jadi you all kena biasakan lah. Jadi kalau apa-apa saya WhatsApp ni respon kadang lambat sikit. Jadi kalau you nak apa-apa pun call direct saya terus lah. Senang saya nak respon. Okay. Jadi kita punya kelas yang hari ni, kelas pertama ni, saya just nak briefing pada you all. Jadi saya pun kenal you all kenal saya. Jadi senanglah kita nak communicate. So kita punya topik ni memang 100% kita akan buat online. Kita ada 6 chapter dan bagusnya semua video ni, modul ni saya dah buatkan video dah. Ni dah complete dah sebenarnya. Ni saya check balik dah ada chapter. Cuma dia berterabur lah. Cuma nanti saya susunkan balik ikut urutan. You all boleh tengok dekat dalam author punya sistem tu. Okay. Jadi chapter 1 dia dekat sini. Chapter 1. Kemudian chapter 2 dia duduk kat sini. Chapter 3 yang ni differentiation. Kemudian chapter 4 application of differentiation yang ni. Chapter 5 dia patah balik kat sini. Yang channel kedua ni. Chapter 5 integration. Chapter 6 application of integration. So video semua dah ada. Sebenarnya memang you all dah boleh belajar sendirilah. Cuma perlukan facilitator lah. Saya facilitate lah untuk guide you all dari chapter by chapter tu. Jadi konsep yang kita buat ni setiap minggu kelas kita ada 2 kali kan. Jadi kita punya kelas adalah hari Ahad. Hari Ahad 11 pagi sampai 1. Kemudian hari Selasa, betul? Okey, hari Selasa pukul 4 hingga pukul 6. Jadi saya akan onkan video ni. Saya akan schedulekan setiap minggu lah. Jadi setiap minggu tu saya akan bagi satu topik baru. Dan habis topik tu you kena bagi jawab soalan lah. Soalan yang simple aja. Saya pun jenis tak suka bebankan student. Jadi saya akan bagi soalan untuk bagi syarat lah. Buat syarat untuk audit apa semua nanti. So you all bila ada buat soalan tu, bila tengok video you buat soalan. So soalan exercise tu akan jadi bukti sebagai you all punya attendance lah. So pastikan exercise tu buat dan di upload dekat sistem author tu nanti. Okay, so far clear tak? So saya harap Alhamdulillah. Alright, so saya harap you all clear lah. Okay, jadi nota semua dah dapat ni. Nota dah ada yang tak ada lagi. Jadi nota tu pun dalam bentuk PDF lah. RTP pun you all boleh rujuk. Jadi kita punya assessment, kita punya final memang 100% semua memang online. Cuma yang final ni mungkin nanti saya akan update balik lah. Final ni mungkin dia bukan 50%. Final kita ni mungkin akan jadi dalam 20%. Nanti saya confirmkan balik. Jadi sebenarnya you all lebih mudah nak score sebenarnya bila buat online ni. Sebab you all akan open book test. Tak ada exam. Exam pun lebih kepada bentuk macam assignment je sebenarnya. Macam saya lepas saya tengok memang ramai yang score sebab online. So pastikan bila saya bagi soalan tu jangan tak submit tu je. Dan submit tu ikut format yang betul. Format dia apa? Format dia mesti kena buat yang tadilah, pakai kertas A4. Kemudian kalau lebih daripada 1 pages, mergekan jadi satu file.
Kemudian dekat kertas tu tulis nama. You submit tu, nanti you letak you punya nama file tu adalah you punya nama, section dan nombor matrik. So senang saya nak camkan. So submit dekat author, nanti saya bagi juga link Dropbox. You upload file tu dekat dalam Dropbox, yang link Dropbox tu sebagai backup lah. Jadi nanti senang saya nak pilih, tengok siapa yang tak upload, siapa yang dah upload. Okay, ni saya tengok dah ada 52 orang lah, 51 orang, ada seorang lagi tak join. So kita tengok balik attendance tadi, siapa lagi yang tak join, yang belum ni, komen sikit. Afiq Daniel dah ada, Amirul Ashraf, Haziq Syabil, ada Zulhilmi, okey. Zulhilmi dah ada. Zulhilmi pergi mana tadi? Baru bangun tidur Zul, senyap je, nama sama dengan saya ni. Dah agak dah. Okay, saya tak kisah awak nak tidur ke, awak nak sambil baring ke, sambil terlentang ke, sambil tengok TV ke, tu tak kisah. Itu kelebihan online. Cuma pastikan bila saya bagi video, you tengok, bagi assignment you buat, bagi exercise you submit. Assignment semua pastikan you buat. Jadi anytime you nak study, bila-bila waktu, tak ada masalah. Sebab kita memang online, jadi saya tak ada masalah untuk halang-halang student lah. Yang penting you tahulah tanggungjawab you all sebagai seorang student, dan student universiti ni you kena independent lah, lagi-lagi bila kita buat online macam ni. Okay, so itu adalah briefing. Jadi kita terus start lah. Kita akan masuk chapter 1. Boleh saya masuk chapter 1? Boleh. Ni boleh betul ke? Boleh buat syarat ni? Boleh betul-betul. Betul. Alhamdulillah. Okay. Alright. So chapter 1 ni adalah topik function. So topik function ni chapter yang paling senang sekali lah. Okay, kita tengok modul. So modul dia dah ada dah. You boleh buka lah dekat dalam you punya nota juga tu. Ni Sofia apa, asal boleh. Boleh lah ni, asal boleh. Yang penting awak score. Okay, so chapter 1 function ni, topik pertama adalah relation and function. So ni saya briefing je lah dulu. Okay, so chapter 1 ni apa? Chapter 1 ni adalah kita belajar tentang semua jenis-jenis function dan jenis-jenis graph. Contoh yang pertama sekali adalah relation and function. So relation and function ni apa? Relation and function ni adalah untuk kita kenal function tu dia kena ada domain dan range. Iaitu domain, kalau kita tengok graf sini, dia adalah pada paksi X, dan range adalah pada paksi Y. So apa yang you kena tahu untuk chapter 1 ni, you kena kenal macam mana kalau function tu dia bagi satu function. Contoh kita terus tengok example lah, jadi you boleh terus faham. Contoh kita tengok example yang paling senang. Function dipanggil sebagai constant function. Maknanya example dia bagi y equal to 3. So function dia, zoom sikit, tak nampak? Okay, nampak tak? Nampak. Dah nampak. Alright. Okay. So chapter 1 ni dia simple je lah. Yang you kena tahu, kalau dia bagi function, macam mana nak cari domain
macam mana nak cari range, kemudian macam mana nak sketch function tu. So dia akan bagi banyak function ni. Pertama sekali you akan tengok constant function, kemudian log function, kemudian piecewise function, algorithmic function, banyak lagi lah. So setiap function ni you kena tahu macam mana nak sketch. Dah sketch, kena tahu macam mana nak cari domain dengan range dia. Okay, clear? Itu adalah chapter 1 ni. Contoh kita tengok chapter 1 constant function ni. Dia bagi function y equal to 3. So y equal to 3 maksudnya y pada titik ni lah sama dengan 3. Jadi kita sketch y, paksi y dan paksi x. Jadi graf dia adalah pada y equal to 3. So domain ni, domain maksudnya domain simbol dia D, kemudian bawah ada F lah ni, maknanya domain function. So domain adalah sepanjang paksi X ni, paksi X yang bawah ni lah, dari negatif 2 sampai 2 ni. So maksud dia kita nak tahu domain untuk graf y equal to 3 ni, dia cover tak untuk semua function y equal to 3 ni. Jadi kalau kita tengok graf ni, dia adalah straight line lah, straight line pada titik y equal to 3. Maknanya kalau dari sebelah kiri ni, daripada negatif infinity sampailah infinity, semua point dia kita boleh dapat pada titik y equal to 3. Tu maksud dia, faham tak? Okay, so domain tu maksudnya kita boleh tulis juga macam ni, x adalah x in real number ataupun x adalah dari negatif infinity to infinity. Okay, faham? Cuba bagi respon sikit. Dengar ke tak saya ngajar ni? Takut nanti kan ada tertidur ni, risau saya. Tengok Alright, alhamdulillah. Okay, so ni saya cuba pakai pen jap. Okay, so sama jugalah untuk range adalah pada paksi y ni. Pada paksi y maknanya kita nak tahu pada paksi y ni point apa yang boleh cover, kita boleh jumpa dekat titik ni, titik graf ni. Maknanya kita nampak bila kita tengok point y equal to 2, dia tak sentuh graf ni kan. 1 tak sentuh, 4 pun tak sentuh, cuma 3 je. So 3 maknanya dia punya range dia adalah ni lah. So 3, kemudian absolute tu y adalah real number. Boleh? Okey, kita tengok example kedua. Dia bagi function, function dia simple aja, iaitu function x equal to negative 2, pun sama. So x adalah negative 2, ni adalah straight line pada x equal to negative 2. So kita kena cari dia punya domain dan range. So domain dia apa? Domain dia adalah sepanjang paksi x. Jadi kita tengok kat sini paksi x yang sentuh cuma negatif 2 sahaja. So domain dia adalah negatif 2 sahaja. Cara tulis dia domain f, simbol dia equal to in bracket negatif 2 absolute value ni, select sebelah je lah, x adalah real number. Range dia terbalik. Range maknanya sepanjang paksi y ni, negatif 2 kita boleh dapat point dia, negatif 1 boleh dapat, iaitu pada negatif 2. Kosong, x dia adalah negatif 2. 1 pun sama, negatif 2. 2, negatif 2. Maknanya sepanjang paksi x, sepanjang paksi y ni, dari negatif infinity sampailah positif infinity, dia ada nilai. So maknanya dia adalah, y itu adalah semua real number. Okey, boleh? Clear? Ada soalan? Senang ni kan? Boleh. So sama juga linear function ni. Jadi
saya ada buat video tu lah. Jadi video dah ada kat sini. Jadi you all boleh tengok macam mana nak sketch untuk ni. So dah ada log function, log function type 1, type 2, square root function. Ada 4 example 1, 2, 3, 4. Kemudian exponential function dan piecewise function. Maknanya yang kita tak ada adalah ni trigonometry, exponent dah ada, log function dah ada, piecewise dah ada. So yang tak ada relation and function yang ni. So ni nanti saya akan createkan satu video lah, linear function dengan quadratic function. So quadratic function, cubic function pun tak ada lagi. Yang dah ada square root function dah ada sini. Exponential, ni square root function dah ada. So square root dah ada. So start sini semua dah ada lah. Square root function ada 4 example, rational function, absolute value function, piecewise function pun dah ada. Okay, log function, so tangent, operation of function. Kita tengok sini. Alright. Okay. So hari ni saya cover linear function dengan ni lah untuk quadratic function ni. So kita tengok balik yang atas. Okey, untuk yang constant function dah faham Constant function simple je kan? Okey, kita akan tengok linear function dengan quadratic function. Kemudian saya akan bagi soalan yang bawah tadi ni. Kita akan buat simple exercise, dan exercise tu adalah exercise yang pertama lah. So kita akan tengok ni adalah linear function, constant function, kemudian linear function dan quadratic function. Untuk cubic ni nanti kita untuk next punya ni lah, hari Rabu punya. Okey, so kita tengok balik nota. Kita ada relation function, graph, algebra, piecewise. So graph ni adalah algebra function, piecewise, trigonometry, exponent, logarithm. Okey. Okey. So kita tengok balik chapter linear function. So linear function ni senang je. Okey, ni linear function. Okey, boleh nampak clear Alright. So kita tengok linear function ni. Linear function ni dia adalah satu function yang general lah. General dia adalah y equal to ax plus b. Okay, so y equal to ax plus b. Cara kita nak sketch pastikan bila nak sketch sesuatu function tu, kita kena tahu dia punya paksi x dan paksi y lah. Okay, contoh kita tengok example yang pertama ni. Dia bagi function y equal to 2x plus 3. Okay, so y equal to 2x plus 3.
cara macam mana kita nak sketch dia, kita kena let x equal to 0. So bila y equal to 2x plus 3, you let x equal to 0. Sekejap ya, saya cuba try contek sini. Boleh tak? Kan saya tak detect lah. Okay, tapi saya explain macam ni boleh faham Boleh. Boleh. You all semua ada kat sini kan, dengar apa yang saya ajar ni. Saya risau ni, takut saya cakap seorang-seorang ni. Dengar. Alright, okay. Masih ada lagi. Alright, okay. So linear function so cara dia, kita akan let x ni equal to 0 dulu. Jadi bila x equal to 0, 2x ni dah tak ada lah. Betul. So y kita akan dapat sama dengan 3. So kita ni lah, kita take point ni. Kemudian kita akan let pula y equal to 0. So y equal to 0, kita akan dapat, masukkan y equal to 0, kita akan dapat nilai x, iaitu x sama dengan negatif 3/2. So ni titik dia lah, negatif 3/2. So 1/2 lah. So kemudian kita tengok pula function ni, y equal to 2x plus 3 tu, dia adalah apa kecerunan dia tu, positif ke negatif? Kita tengok nilai apa? Nilai m, betul? Let x. Iaitu yang coefficient of x tu lah. Jadi kita nampak 2 tu adalah positif. So maknanya dia adalah condong ke kanan. So kita sambungkan titik tu, kita akan dapat linear function. Yang ni pun you all dah belajar waktu SPM dulu lah kan. Ni kita just refresh je. Okay, so kita dah tahulah cara nak sketch dia. Dan kita kena cari domain dia. So domain dia apa? Domain adalah sepanjang paksi x, iaitu sepanjang paksi x ni point yang dia boleh dapat nilai pada graf. So macam ni kita tengok yang sebelah bawah ni, sebelah bawah ni kita nampak memang dia terus ke bawah, dia bukan mati dekat sini je. Maknanya dari negatif infinity sampailah positif infinity, dari kiri ni sampai ke kanan. Graf ni sambung lagi atas, sampai ni atas, kita tak tahu ke mana. Maknanya domain dia adalah x negative infinity to positive infinity, ataupun kita boleh tulis sebagai x adalah real number x, kemudian kita ada penghalang ni, dan x adalah real number. Untuk range, range maksudnya sepanjang paksi y ni. Sepanjang paksi y, kita nak cari nilai dia punya function tu yang pada graf tu. Jadi kita nampak dari sebelah bawah sampailah sebelah atas, memang kita akan dapat nilai dia. So maknanya range dia adalah y, dan y itu adalah real number. Okey, boleh faham? Okey, sama juga untuk yang condition bila dia punya m dia, value dia, atau sini dia sebut nilai dia sebagai a lah, iaitu nilai negatif, iaitu dia condong ke kiri lah. So nak sketch dia, you kena let x equal to 0, kita akan dapat nilai y, iaitu y equal to 1, dan let y pula sebagai 0 untuk kita cari nilai x. So x kita dapat negatif 1 bahagi negatif 3, so 1/3 lah. So dia dekat sini. So dia punya domain dan range dia pun sama, adalah real number. Okay, so clear tak linear function? Alright, alhamdulillah. Ada soalan? Ada.
Kalau tak ada soalan, saya bagi soalan. Boleh? Senyap terus nak bagi soalan terus senyap je. Boleh? Alhamdulillah. Macam ni lah, baru student bagus. Alright, okay. So kita tengok quadratic function. So quadratic function ni, linear function ni masih senang lagi lah. Constant function ni pun senang, linear function pun senang lagi. So selalunya dalam you punya test final memang jarang keluar lah. Yang famous selalu keluar nanti dalam test, dalam final adalah soalan-soalan yang macam piecewise function, log function. Okay. So kita tengok macam quadratic function. So quadratic function pula dia adalah dia punya general function dia, general form dia adalah ax square plus bx plus c. Jadi chapter 1 ni kita kena faham adalah kita nak kena kenal jenis-jenis function. Pertama, kena kenal jenis-jenis function. Kedua, kita kena tahu macam mana nak lukis function tu. Okey. Ketiga adalah macam mana kita nak cari dia punya domain dan range dia. Tiga benda tu you kena betul-betul clear. So barulah you boleh jawab soalan. Okey, clear. Saya ulang. Pertama, kena tahu function tu function apa. Kedua, nak sketch dia. Ketiga, nak tulis dia punya domain dan range. Okey, kita tengok pula quadratic function ni. Macam mana kita nak sketch dia punya function. Pertama, kita kena tahulah dia adalah function apa. So kita tahu dia bentuk dia adalah quadratic function. So kita kena guna teknik quadratic function. Kita tahu graf dia lengkung tu lah, lengkung ke atas dengan ke bawah. Okey, so quadratic function step 1 dia adalah kita nak cari vertex, iaitu vertex tu adalah point nilai x, iaitu x dia adalah formula dia negative b over 2a. Itu adalah nilai x. Kemudian kita kena cari nilai y, iaitu nilai y ni nak dapatkan, kita kena masukkan nilai x ni, nilai x dia sekarang dah jadi negative b per 2a, masukkan dalam equation yang ni. So baru kita dapat nilai x dan y. So nilai x dan y tu kita panggil sebagai vertex point. Okey. Kedua, you kena cari dia punya intersect point, iaitu intersect point ni adalah nilai yang dia langgar bila kita let dia pada y equal to 0. Maknanya y equal to 0 ni intersect point dia. Kalau kita tengok graf ni, dia intersect pada paksi x tu. Apa point dia? Okey, kita tengok example. Example dia bagi function dia adalah x square minus 4x minus 5. Okey, so kalau you tengok sini, kita tengok graf ni dia adalah ke atas ke bawah? Dia senyum ke dia masam? Senyum. Dia senyum kan? Senyum tandanya apa? Nilai x square tu apa? Positif ke negatif? Positif. Positif kan? So kita tahu bentuk dia adalah senyum. So sekarang ni kita kena tahu macam mana nak sketch dia. Jadi cara dia adalah kita kena cari nilai vertex point, iaitu vertex point adalah x equal to negative b over 2a. B adalah negative 4 dan a adalah mana? A adalah koefisien bagi x square. So a adalah 1, 2 adalah formula dia lah. So negatif negatif positif, jadi 4 bagi 2 kita dapat x adalah 2. So x2 tu maksud dia adalah vertex point. Vertex point ni maksud dia adalah titik yang ni, titik minimum ataupun maksimum. So kita tahu x dia adalah 2, dan kita nak cari nilai y 2 ni kita masukkan dalam equation. So 2 kuasa 2 tolak 4 darab x, x adalah 2 tolak 5.
So kita dapat negatif 9. So vertex kita adalah 2, negatif 9. Jadi kita dah dapat graf dia. Graf dia vertex 2, negatif 9. Cuma kita tak tahu dia intersect pada point apa. Jadi nak cari dia punya intersect point dia, kita kena let y equal to 0. So bila kita let y equal to 0, kita akan dapat x square tolak 4x tolak 5 sama dengan 0. Jadi ni pun you dah belajar waktu SPM dulu lah, iaitu nama dia apa? Persamaan serentak, betul? Betul kan? Jadi tahu kan cara nak cari dia. Ni you darab silang macam tu lah, ataupun pakai kalkulator pun boleh dapat direct. So kita dapat nilai x dia adalah 5 dan negatif 1. So 5 dekat belah sini, sebelah kanan, negatif 1 dekat belah sini. Alright, sini dia ada cross, ada cross pada paksi y ni. Macam mana nak cari intersect point ni? Berapa nilai dia? X equals to 0. Macam mana nak cari nilai ni? Ni adalah pada point apa? Condition dia apa? Nilai C tu. C tu apa? Berapa nilai dia? Negatif 5. Macam mana dapat? Iaitu kita masukkan X dia adalah 0. Sebab condition dia adalah pada titik sinilah, X0. So X0 maknanya kita masukkan equation, X0 kuasa 2, 0 lah, tolak 4 darab X adalah 0. So 0. So Y kita dapat negatif 5. So maknanya sini adalah negatif 5. Boleh, senang je kan? So tu adalah cara nak sketch graph untuk kuadratik. So you dah sketch, you kena tahulah cara macam mana nak cari domain dengan range. So domain nak cari dia adalah sepanjang paksi X ni. Kena ingat domain adalah nilai graf tu pada sepanjang paksi X. Maknanya kita tengok sini, sebelah kiri ni graf ni dia ada lagi ke atas. Kita tak tahu penghujung dia ke mana. Sebelah kanan pun sama. So maknanya dia adalah dari negatif infinity, paling kiri sekali, sampailah positif infinity, paling kanan. Ataupun kita tulis sebagai X adalah, X tu adalah real number. Okey, untuk range pula. Range adalah graf ni yang bersentuhan pada paksi Y. Nilai yang kita boleh dapat. Jadi kita nampak yang sebelah bawah sekali ni, nilai yang kita boleh dapat pada graf sampai negatif 9 ni saja. Nilai ni je. Negatif 10 kita dah tak ada dah graf dia. Betul. So maknanya Y itu adalah lebih besar or equal daripada negatif 9, ataupun Y dari negatif 9 hinggalah infinity. So boleh buat dalam bentuk tu lah, Y bigger than or equal 0, bigger than or equal negative 9, kemudian Y bigger than infinity, Y less than infinity. Ataupun you boleh tulis dalam bentuk Y bigger than or equal negative 9, dan Y itu adalah real number. So real number ni maksudnya any number lah, asalkan dia lebih besar daripada negatif 9. So tu adalah domain dan range. So maknanya you kalau dalam soalan tu markah dia, you akan dapat pertama vertex point, betul, kemudian intersect point, kemudian nilai C ni, kemudian cara bikin graf. Last sekali adalah domain dan range, pastikan betul. Okey, boleh? Boleh. Okey. So itulah hari ni kita akan belajar 3 sajalah. Jadi so dah belajar mesti kena ada soalan, barulah tahu you faham ke tak faham.
Jadi exercise kita yang pertama ni adalah ni example 2. Kemudian quadratic function opposite. Okey. Tadi kita dah tengok yang ni lah pada paksi X. Sekarang ni kita tengok yang paksi Y. Sama je cara dia, cuma dia terbalik lah. Tadi kita buat paksi X, ni kita buat paksi Y. Try buat yang ni pula. X equal to Y square minus 4 dengan X equal to negative Y square plus 5Y minus 6. Cukup? Ke nak lagi? Senyap je tu. Mana nak lagi lah. Cukup. Cukup. Baru ada suara. Cukup Alright, okay. Cukup. So, laju aja. Okay. So, try buat 3. Example 1, example 2 dengan yang ni. Jadi satu ni adalah yang ni lah pada paksi X. Dua soalan adalah pada paksi Y. Ini adalah untuk topik kuadratik. Okay, untuk linear function, pergi dekat bahagian chapter bahagian bawah sekali ni, page 32 ni. Try buat soalan nombor D, E, F. Ni semua linear function ni. Soalan D, E, F. Okay, maknanya ada 3 lah. D, E, F untuk linear function dengan quadratic function adalah soalan yang tadi tu, 3. Okay, yang ni 1, 2, 3. Boleh, maknanya ada 6 soalan lah. Okay, so 6 soalan ni boleh submit bila? Sekejap je ni. Kalau you buat petang ni, malam dah siap dah. Jadi hantar hari Selasa lah. Selasa waktu kelas tu pukul 4. So nanti saya akan createkan dekat bahagian auto punya sistem tu untuk you all submit. Pastikan you buat soalan tu dalam satu kertas A4. Boleh tulis tangan, tak ada masalah. Kalau type tu lebih baik lah. So kalau type tu guna math equation. So kalau tak reti, buat dulu yang pakai ni. Untuk kali pertama ni boleh ni lah, tulis ke tangan tu. Kemudian pastikan you scan. Kemudian kalau lebih daripada satu page, mergekan file tu jadi satu file dalam format PDF. So exercise tu submit dekat dalam auto punya sistem. Due date dia adalah pada hari Selasa, waktu kelas tu lah, pukul 4 tu, 4 hingga 6 tu. Okay, boleh? Boleh. Alhamdulillah. Right. Boleh. So ada soalan? Untuk soalan ni boleh buat? Nanti boleh bincang lah dengan kawan Nanti video ni pun saya dah record dah video ni. Nanti saya upload dekat YouTube tu. Jadi YouTube tu subscribe lah sekali. Subscribe itu gratis guys. Buat kat sini. Saya punya Soalan ni tadi bagi kat auto soalan tu you submit dekat auto punya sistem. Nanti dekat dalam group pun saya remind lah sekali dalam group WhatsApp. Nanti apa-apa ni kita contact dalam group WhatsApp. Bagus Ikhwan Fikri. Ikhwan Fikri ni boleh dapat markah bonus ni. Dah subscribe dulu. Saya punya channel yang ni dah banyak 1,600. Yang ni tak banyak lagi, baru 40. Dah subscribe. Bagus. Siapa yang subscribe? Rozairin, Anis, Amira, subscribe. You tekan button notification tu. Kalau dah habis SEM,
nak subscribe pun unsubscribe lah, saya tak kisah sangat pun. Itu bersedia sikit je lah. Jadi video semua saya dah upload lah kat sini. Jadi siapa yang ada masa tu boleh tengok jugalah chapter-chapter lain. Semua dah ada video dalam ni. Okay, so setakat tu je lah kelas kita hari ni. Okay, so kita jumpa pada hari Selasa nanti. Okay, Assalamualaikum. Salam. Terima kasih, Doktor. Okay, Thank you, Doktor.